Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazuriati binti Jalani, nombor matrik 1190405, dan saya akan menerangkan tentang proses dan perkara yang kami lalui sepanjang kerjasama dengan syarikat Brandy Bond Studio. Pada awalnya kami cuba menghubungi syarikat Brandy Bond Studio menggunakan email dan kami mendapat respon yang baik daripada mereka. Dan lawatan dijalankan pada 15 Disember 2022 pada pukul 10 pagi. Kami ke sana seramai 18 orang pelajar dan diiringi oleh Dr. Fahana Abdul Ghaffar. Semasa lawatan, kami debriefing atau berlaku sesi perkongsian tentang skop kerja dan proses penghasilan animasi. Dan kami diperkenalkan dengan siri animasi kering, iaitu hasil karya daripada syarikat Brandy Bond Studio sendiri. Dan lawatan berakhir pada pukul 12.45. Di sini saya berterima kasih kepada syarikat Brandy Bond Studio kerana sudi meluangkan masa dan berharap syarikat tersebut dapat menembusi pasaran antarabangsa dan terus maju jaya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jom kenali Brandy Bond Studio bersama saya Asmani Saibah. Brandy Bond Studio merupakan sebuah syarikat yang diasaskan pada tahun 2014 menghasilkan siri animasi kartun krim. Diketuai oleh pengarah Encik Helmi Ismail yang merupakan CEO kepada syarikat kumpulan Brandy Bunch. Asas-pengasas Brandy Bond Studio ni pada peringkat awalnya ialah sebuah kumpulan kecil yang bekerja di syarikat animasi dan juga permainan. Walaupun mereka merupakan kumpulan kecil, namun mereka memiliki cita-cita yang tinggi untuk memperolehi pengiktirafan di peringkat globalisasi. Selama beberapa tahun kemudiannya, mereka berjaya memperolehi trofi filem animasi terbaik Festival Filem Antarabangsa Du Soleil Handicap pada tahun 2020 di Lyon, Perancis. Visi dan juga misi pada syarikat Brandy Bond Studio ini adalah untuk mewujudkan budaya yang menyesuaikan kerja berpasukan yang baik, persekitaran yang menyeronokkan dan juga kreativiti tanpa batasan. Objektif syarikat ini adalah untuk menghasilkan animasi yang bukan sekadar hiburan tetapi ia juga memberi nilai dan moral kepada penonton berbagai peringkat umur untuk menghasilkan animasi yang berkonsepkan penghargaan kepada guru dan juga mewujudkan animasi yang kreatif untuk memperolehi anugerah di peringkat antarabangsa. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Husna binti Syamsul, nombor matrik 1192893. Saya akan sambung pembentangan dengan jenis perniagaan dan juga bilangan staf. Baiklah, untuk jenis perniagaan, syarikat Brandy Bond Studio mendaftarkan syarikat mereka sebagai syarikat sendirian berhad dan mereka juga sebahagian daripada syarikat Malakat Eco Group bersama-sama Brandy Bunch, Malakat Mall dan lain-lain. Dan seterusnya untuk bilangan staf, terdapat 15 orang staf di Brandy Bond Studio dan pengarah urusannya ialah Encik Helmi Ismail, iaitu CEO Brandy Bond Studio. Dan untuk bahagian produksi terbahagi kepada 3 skop kerja. Yang pertama co-director, iaitu timbalan pengarah, dan yang kedua production manager, iaitu pengurus manager, dan yang terakhir penggubah, iaitu kompositor. Dan kesemua jawatan ini adalah jawatan yang terpenting dalam organisasi syarikat Brandy Bond Studio. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Iskandar Zulkarnain bin Saudin 1190408. Soalan saya daripada kepada Brandy, iaitu bagaimanakah pokos bahasa Arab boleh melakukan pemposisian dalam syarikat? Jawapannya adalah bagi kos bahasa Arab dapat menjadi translator syarikat bagi membangunkan projek animasi bersama syarikat animasi antarabangsa, dan selain itu juga dapat menjadi penulis skrip bahasa Arab. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya Nur Fitri binti Zahri, nombor matrik 1192635. Saya terus ke bahagian saya, iaitu cabaran syarikat dalam menghadapi persaingan sengit. Yang pertama, OPEC, iaitu Online Public Access Catalog. OPEC syarikat sangat tinggi, jadi syarikat sentiasa memerlukan servicing jobs and funding dan bayaran kaki tangan penghasilan
animasi adalah tinggi. Terusnya yang kedua, dalam melatih kaki tangan agar setaraf antarabangsa kerana bayaran artis antarabangsa adalah sangat mahal, terutamanya graduan baharu. Untuk yang ketiga, pasaran animasi yang kecil. Contohnya, stesen TV, Netflix dan beberapa platform menayangkan 30 animasi setiap setahun. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Abdul Rosli dan nombor metrik saya 1202711 dan saya akan membentangkan tentang analisis SWOT. SWOT panjangan daripada SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Analisis SWOT menilai kekuatan dan kelemahan dalaman serta peluang dan ancaman luaran dalam persekitaran organisasi. Analisis SWOT terbahagi pada dua yang saya cakapkan tadi adalah dalaman dan luaran. Dalaman digunakan untuk mengenal pasti sumber keupayaan, kecekapan teras dan kelebihan daya saing yang wujud dalam organisasi. Analisis luaran pula mengenal pasti peluang dan ancaman pasaran dengan melihat sumber pesaing, persekitaran industri dan persekitaran umum. Objektif daripada analisis SWOT adalah untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi tentang persekitaran dalaman dan luarannya dan untuk merangka strategi dengan sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Izzati binti Arba'in, nombor metrik 1190442. Pertama sekali kita lihat pada strength iaitu kekuatan. Pada pandangan kami, Brandy Bones Studio telah menghasilkan animasi yang mampu mendebusi pasaran dunia yang bertajuk Green dan berjaya memenangi pelbagai anugerah. Untuk mencapai sasaran kepada dunia luar, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang mereka dapat. Ketepatan dalam menghasilkan animasi itu sangat terperinci sehingga lenggok tubuh turut diambil kira. Selain itu, idea dalam menghasilkan animasi tersebut sangat kreatif kerana sesuai dengan dunia teknologi semasa dan tidak terlalu fantasi. Animasi yang dihasilkan juga sesuai untuk tontonan kanak-kanak dan seisi keluarga. Selain itu, penghasilan animasi ini mempunyai cerita yang padat, memberikan impak emosi yang hebat serta banyak pengajaran. Dari sudut kelemahan, pengeluaran kekurangan kemudahan seperti tempat publication yang kurang besar, dana dan idea kerana mereka masih tidak mempunyai sebarang animasi selain Greek. Mereka juga tidak mempunyai sound studio. Sound crew terpaksa mengedit sound di rumah kerana tiada sound studio di pejabat. Sound crew bekerja dari rumah dan terpaksa berulang-alik ke pejabat juga. Selain itu, siri animasi mereka hanya ditayangkan di YouTube dan aplikasi berbayar lain kerana untuk menyiarkan Kering di televisyen memerlukan promosi yang lebih besar untuk stesen televisyen membelinya. Ini bukanlah satu kekurangan yang merujuk kepada pengeluaran mereka yang lemah tetapi menyukarkan pasaran mereka untuk pergi lebih jauh. Dari sudut pandangan weaknesses, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tentang opportunity yakni peluang syarikat Brandy Bones Studio dalam industri animasi. Brandy Bones Studio telah mencapai satu tahap yang amat merangsangkan dalam industri animasi ini. Sebagai contoh, syarikat di bawah Brandy Bones ini telah memenangkan banyak anugerah antarabangsa. Contohnya, trofi filem animasi terbaik pada Festival Filem Antarabangsa Brussels Handicap pada tahun 2020 di Perancis. Syarikat animasi ini juga telah diiktiraf oleh negara-negara luar seperti Perancis, United Kingdom, Peru, Chile dan juga Greece kerana animasinya yang tiada suara menyebabkan negara-negara lain juga mudah untuk memahami objektif sesebuah animasi itu. Dan peluang yang sangat besar untuk syarikat Brandy Bones Studio ini kerana kami sangat yakin syarikat Brandy Bones Studio mempunyai masa depan yang sangat cerah dalam industri animasi dan berpeluang untuk mengembangkan lagi potensi dan kredibiliti agar dapat menjadi sebuah syarikat animasi yang terkenal seperti Las Copas dan juga Animonster. Assalamualaikum, nama Nur Ansyifi Binti Roslan, nombor metrik 1190394. Ancaman iaitu banyak persaingan, seterusnya susah untuk masuk international market dan yang ketiga ialah kekurangan teknikal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Huda binti Ahmad Mawardi, nombor metrik 1200428. Dalam membina syarikat animasi dalam industri karya kreatif bukanlah sesuatu yang mudah.
Pastinya, banyak cabaran yang perlu ditempuhi agar mampu bertahan sehingga ke hari ini. Oleh hal yang demikian, dalam mengekalkan posisi dalam industri karya kreatif, syarikat perlulah mengambil inisiatif untuk kekal relevan agar mampu bertahan dan pergi lebih jauh pada masa hadapan. Kami telah menyediakan beberapa cara untuk menaikkan nama syarikat Brainy Bond Studio secara terbuka. Yang pertama, menaik taraf dan mempromosikan lagi siri animasi kering. Ini kerana animasi baru memerlukan kos yang tinggi, dana yang banyak dan mengambil masa yang lama. Oleh itu, syarikat Brainy Bond Studio mengambil langkah untuk mempromosikan lagi siri animasi kering yang telah berjaya mendapat sambutan di peringkat antarabangsa itu dengan cara mempelbagaikan lagi pengisian konten dalam episod baharu dan mengambil inisiatif untuk mencari platform baru untuk mempromosikannya. Cara yang kedua, mempromosikan lagi penjualan merchandise. Di Malaysia, menjual merchandise merupakan margin yang terbaik untuk meningkatkan keuntungan sesuatu produk animasi. Syarikat ini perlulah mempelbagaikan lagi variasi merchandise mereka dengan idea-idea yang lebih menarik dan pelbagai. Bukan itu sahaja, mereka juga boleh meluaskan lagi skop merchandise mana ia bersesuaian untuk orang dewasa sebagai satu inisiatif menarik minat dan sokongan dari ibu bapa. Cara yang ketiga, berfikiran kritis dan terbuka serta bijak mengambil peluang. Syarikat boleh menjalinkan hubungan partnership dan berkolaborasi bersama syarikat lain yang berpotensi. Selain itu, syarikat Brainy Bond Studio juga perlu meningkatkan lagi pengaplikasian konsep Global Appeal. Global Appeal ini akan menjadi satu nilai tarikan untuk mendapatkan perhatian lebih ramai pelapur dana dan platform media global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfala Bushra binti Marusali, Nometrik 1929914. Antara projek baharu yang syarikat akan buat pada masa hadapan sebagai perancangan untuk meningkatkan keuntungan syarikat ialah mereka akan meneruskan siri animasi kering untuk menarik minat penonton. Seterusnya, untuk animasi baru memerlukan kos yang tinggi dan mahal. Contohnya, Mekamato Animoster mengambil masa 10 tahun untuk mencipta animasi itu berdasarkan dana syarikat Jepun. Oleh itu, tidak mudah untuk mencipta animasi baru. Seterusnya, pihak Brainy Bond akan mencari platform baru untuk mempromosikan lagi siri animasi kering dengan meningkatkan keuntungan syarikat. Demikian itu, mereka akan menayangkan 3 episod baharu pada tahun hadapan. Selain itu, dengan mempromosikan bahagian cenderamata dan dipromosikan di pelbagai lokasi antaranya sekolah dan di majlis-majlis. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Saya Nurfatihah Umairah binti Ma'asri, nombor matrik 1190474. Baiklah, saya akan membuat kesimpulan tentang apa yang kami dapat daripada online visit dan site visit pada tempoh hari di syarikat animasi di Malaysia. Syarikat Brainy Bond Studio mempunyai peluang yang tinggi untuk lebih menonjol seperti syarikat-syarikat animasi yang lain. Contohnya seperti Digital Durian yang mengeluarkan DDM Friends dan Omah Ana. Yang kedua, Animonstar akan cerita Papa MPP. Yang kedua, keunikan yang terdapat pada animasi kering dari produksi Brainy Bond disiarkan tanpa suara, hanya menggunakan suara latar iaitu sound effect. Hal ini dapat menarik lagi perhatian daripada negara-negara luar untuk mendapatkan nilai-nilai murni daripada cerita kering. Dan yang terakhir, syarikat Brainy Bond perlu mengiklankan dan mempromosikan dengan lebih berterusan iaitu konsisten seperti di aplikasi TikTok hingga mencapai target penonton di Malaysia dan di luar negara. Sekian, terima kasih.